Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan salam sejahtera kepada rakan juga. Kami daripada Kusdo. Tajuk pertemuan pada hari ini adalah sumbangan dan kepentingan serta pelancongan peluang kahwin terhadap bangunan negara. Pengenalan. Pelancongan merupakan satu sektor utama bagi Malaysia. Kami bagi Malaysia dan bukan banyak faedah juga manfaat kepada penggunaan dan ekonomi negara. Malaysia bukan saja satu negara berilmu berkhalistiwa, ini juga memiliki iklim panas dan lembap selama tahun. Seperti kita lihat, sektor pelancongan orang kahwin merupakan sektor pelancongan yang ditarikan kepada pelancong tempatan maupun pelancong asing kerana keunikan dan keindahan yang boleh jadi yang berada dari ciptaan Allah SWT yang menjadikan keindahan untuk permaan kepada manusia. Seterusnya, Chris. Dah lah. Ada tak? Ada jalan tak? Saya suruh next slide. Boleh tak, Farah? Farah loading. Doktor, saya sambungkan lah sebab saya rasa dia punya line tak okey. Okey. Boleh. Seterusnya ya Asraf. Asraf merupakan objektif kajian, pernyataan kajian masalah, dapatan kajian, langkah penanaman baik dan rumusan. So sekarang yang pertama ialah objektif kajian. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti kepentingan sektor pelancongan terhadap kemajuan Pulau Langkawi. Yang kedua ialah mengkaji sumbangan sektor pelancongan terhadap kemajuan Pulau Langkawi. So seterusnya ialah pernyataan masalah. Pernyataan masalah kita ialah tinjauan ini dilakukan untuk mengkajikan adalah kepentingan sektor pelancongan di Pulau Langkawi membawa kepada pembangunan negara. Yang kedua ialah berdasarkan analisis yang dilakukan, tinjauan ini bertujuan untuk mendalami sejauh manakah sumbangan diperoleh sektor pelancongan di Pulau Langkawi terhadap pembangunan negara. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama ialah kepentingan sektor pelancongan terhadap Pulau Langkawi. Kami ada bahagikan kepada 5. Yang pertama ialah meningkat taraf hidup penduduk tempatan. Yang kedua ialah melancarkan pembangunan infrastruktur, menarikkan pelabur asing, meningkatkan pertukaran mata wang asing dan memajukan sektor perkhidmatan. Okey, ini ialah analisis kepentingan sektor pelancongan terhadap Pulau Langkawi. Yang pertama kepentingan ialah dapat meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan. Okey, kami boleh tengok yang ada 20 orang sangat setuju pernyataan ini dan hanya 2 orang yang sangat tidak setuju pernyataan ini. Ini disebabkan memajukan perniagaan mereka dengan memperkenalkan produk yang unik kepada pelancongan. Contohnya kraft tangan dan batik. Pelancongan yang datang ke Langkawi akan tertarik dengan keunikan barang yang ada di sini. Sini ialah Pulau Langkawi lah. Okay. So oleh itu mereka akan berbelanjaan besar untuk membawa balik produk yang unik ke negara asal sebagai cendera hati. So terus taraf hidup penduduk akan bertambah baik. Okay. Seterusnya ialah melancarkan pembangunan infrastruktur. Yang ini juga ada 20 orang sangat setuju pernyataan ini dan hanya seorang yang sangat tidak setuju pernyataan ini. Ini kerana infrastruktur merupakan satu sektor yang bergabung antara satu sama lain, membentuk rangka yang menyokong keseluruhan strukturnya. Pulau Langkawi terletak di Kedah, so mempunyai keistimewaan terdiri kerana memiliki pulau yang cantik.
So oleh itu para pelancongan berkunjung Pulau Langkawi dengan keunikan itu burung helang. Oleh itu, pihak yang terlibat dapat menambah baik sistem pengangkutan awam. Kau buat comel. Boleh mute kan tak? Okay, sorry. Nah, untuk memulakan pelancong serta meningkatkan kali berkunjung pelancongan. Yang ketiga ialah menarikkan pelabur asing. Hanya ada 27 orang sangat setuju pernyataan ini dan 3 orang sangat tidak setuju pernyataan ini. Ini sebab Pulau Langkawi menjadi tumpuan pelancongan sama ada penduduk tempat atau pelancong asing. Sebab melalui keunikan penghasilan craft tangan dapat meningkatkan keberkesanan ekonomi negara. Orang asing yang ramai menyediakan kepakaran tenaga kerja yang profesional. Dan pelabur asing yang ramai dapat memberikan perubahan kepada masyarakat dengan mewujudkan peluang pekerjaan, mempelajari penggunaan teknologi serta membuka peluang industri baru kepada Pulau Langkawi. Seterusnya, khas kepada member yang lain. Seterusnya ialah meningkatkan pertukaran mata wang asing. Seramai 24 orang yang sangat setuju, manakala sangat tidak setuju ialah seramai 5 orang. Meningkatkan Teruskan. hal ini kerana perkembangan pelancongan di Pulau Langkawi telah meningkatkan pertukaran wang asing negara. Sektor pelancongan telah mempromosikan Pulau Langkawi sebagai salah satu pusat pelancongan yang terkemuka di Malaysia. Antara sebab sektor pelancongan mempromosi Pulau Langkawi adalah kerana Pulau Langkawi mempunyai banyak tempat menarik yang boleh dikunjungi oleh pelancong. Di samping itu, hal ini menyebabkan ramai pelancong dari dalam atau luar negara yang datang melancong ke Pulau Langkawi. Apabila pelancong dari luar negara datang melancong ke Pulau Langkawi, mereka memerlukan duit ringgit iaitu mata wang Malaysia untuk berbelanja. Secara tidak langsung, ia akan menyebabkan peningkatan pertukaran mata wang asing bagi negara. Selain itu, sektor pelancongan mempromosi Pulau Langkawi. Sektor pelancongan mempromosikan Pulau Langkawi. Pulau Langkawi merupakan pulau yang bebas cukai dan hal ini menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi juga telah diisytiharkan sebagai pulau yang bebas cukai. Hal ini dapat menarik banyak pelancong dari luar negara ataupun dalam negara untuk melancong ke Pulau Langkawi. Oleh itu, pertukaran mata wang asing akan meningkat. Seterusnya ialah memajukan sektor perkhidmatan. Seramai 25 orang yang memilih sangat setuju, manakala seramai 4 orang memilih sangat tidak setuju. Okey, memajukan sektor perkhidmatan kepentingan disebabkan oleh kepentingan sektor pelancongan dapat memajukan sektor perkhidmatan dan ia disebabkan oleh sektor ketiga dalam industri. Sektor ini termasuk menyediakan layanan yang baik. Sektor ini termasuk menyediakan layanan untuk bisnes lain dan pengguna terakhir. Layanan ini dapat membabitkan pengantaraan, distribusi dan jual beli barang dari pengeluar kepada pengguna. Contohnya, kasus perdagangan borong dan runcit atau dapat mencakup penyediaan perkhidmatan dan seperti kawalan perosak atau hiburan. Pulau Langkawi memiliki jaringan penerbangan regional dan internasional dan pelbagai akomodasi untuk berbagai-bagai tingkah sektor swasta untuk pemantauan. Oleh itu, kerajaan
dapat memberi tumpuan kepada sektor perkhidmatan di Pulau Langkawi. Slide seterusnya. Seterusnya ialah sumbangan sektor Pulau Langkawi, sumbangan sektor pelancongan terhadap Pulau Langkawi mempunyai 5, iaitu yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk Pulau Langkawi. Kedua, memajukan industri kraft tangan. Ketiga, memperkenalkan warisan dan budaya yang unik. Keempat, memajukan bidang perniagaan. Dan yang kelima ialah meningkatkan pendapatan negara. Sumbangan sektor pelancongan terhadap Pulau Langkawi. Yang pertama ialah mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk Pulau Langkawi. Akibat daripada perkembangan sektor pelancongan di Pulau Langkawi, banyak pusat-pusat pelancongan yang baharu telah dibuka. Antara pusat pelancongan yang dibuka ialah tempat penginapan seperti hotel, pulau-pulau yang menarik untuk dikunjungi oleh pelancong dan tempat-tempat yang bersejarah. Hal ini menyebabkan wujudnya banyak peluang pekerjaan bagi penduduk di Pulau Langkawi. Peningkatan peluang pekerjaan ini juga dapat mengurangkan kadar pengangguran di Pulau Langkawi. Hal ini kerana peluang pekerjaan yang disediakan amatlah sesuai dengan tahap pendidikan serta kemahiran yang dimiliki oleh pelancong tempatan di Pulau Langkawi. Di samping itu, hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. Peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu adalah disebabkan oleh peningkatan peluang pekerjaan yang disediakan serta upah yang diberikan yang berpatutan. Sumbangan yang kedua ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Sumbangan yang kedua ialah memajukan industri kraft tangan. Pulau Langkawi terkenal dengan penghasilan kraft tangan dan ukiran tradisional yang bukan sahaja berkualiti tinggi, malah harganya juga sangat berpatutan. Penghasilan kraft tangan dan seni ukiran Malaysia bermotifkan alam semula jadi. Ini menjadikan kepada pelancong tempatan maupun pelancong asing kerana mempunyai keunikan yang tersendiri dan warisannya yang dikekalkan sejak turun-temurun. Antara kraft tangan yang menjadi tumpuan pelancong ialah kain songket, bakul rotan, anyaman ukiran kayu, kain batik dan lain-lain. Sektor pelancongan Pulau Langkawi ini bukan sahaja dapat memajukan industri kraft tangan, malah ianya juga dapat menjanakan pendapatan penduduk luar bandar. Hal ini dibuktikan dengan penghasilan kraft tangan dapat membuka peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar serta mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi, iaitu dengan pembukaan industri-industri kraft tangan. Walaupun negara berhadapan dengan COVID-19, namun industri kraft tangan tempatan sangat penting kepada budaya, warisan kerana dari situlah Malaysia terkenal dengan keunikan yang tersendiri sehingga ke syurata dunia. Selain itu, perindustrian kraft tangan juga dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada pelancong mengenai budaya warisan kraft tangan tempatan yang mengadakan kempen kraft tangan. Hal ini demikian kerana membuka kepada mereka untuk merasai sendiri penghasilan kraft tangan tempatan. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa sektor pelancongan di Pulau Langkawi memberikan sumbangan kepada ekonomi negara kepada sektor perindustrian kraft tangan tempatan kerana ke peringkat antarabangsa. Seterusnya ialah memperkenalkan warisan budaya yang unik. Terdapat seramai 19 orang yang memilih sangat setuju manakala terdapat 2 orang yang memilih sangat tidak setuju. Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada penduduk yang berbilang bangsa serta kaya dengan budaya dan adat resam yang berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Kepelbagaian warisan dan budaya berbilang kaum seperti peribahasa menyatakan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, merupakan perbezaan dari segi budaya, agama dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum masih dikekalkan sehingga kini.
Pulau Langkawi yang kaya dengan keindahan sumber alam serta landscape dan flora yang menghasilkan pemandangan yang luar biasa membuka ruang kepada sektor pelancongan untuk memperkenalkan keunikan warisan dan budaya yang terdapat di Malaysia. Secara tidak langsung, pelancong dapat mengenali dan menghayati budaya dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat berbilang kaum dengan menganjurkan kempen, ceramah, pertandingan dan mempromosikan warisan dan budaya bagi menarik minat pelancong mengamati keunikan warisan dan budaya yang pelbagai. Oleh itu, aktiviti sektor pelancongan di Malaysia sekaligus dapat meningkatkan imej negara dengan memperkenalkan kepelbagaian warisan dan budaya yang unik ke pesada dunia. Terima kasih. Seterusnya. Seterusnya, saya Nurhanani akan membentangkan sumbangan sektor pelancongan yang selebihnya. Graf menunjukkan analisis sumbangan sektor pelancongan dapat memajukan bidang perniagaan terhadap Pulau Langkawi. Berdasarkan graf, sebanyak 28 orang responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 15 orang responden menjawab setuju, manakala 4 orang responden tidak pasti dan 1 orang responden tidak setuju. Selebihnya 3 orang menjawab sangat tidak bersetuju dengan sumbangan yang dinyatakan. Ulasan yang telah dibuat berdasarkan analisis ini ialah pelancong-pelancong yang melawat Pulau Langkawi memerlukan penginapan, restoran, perkhidmatan pengangkutan, pemandu pelancong dan pelbagai lagi. Perkara ini secara tidak langsung telah membangunkan bidang perniagaan di Pulau Langkawi. Seterusnya ialah analisis sumbangan sektor pelancongan dapat meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan analisis ini, sebanyak 28 orang responden menjawab sangat setuju, 16 menjawab setuju, 3 orang responden menjawab tidak pasti, 2 orang responden menjawab tidak setuju dan selebihnya 2 orang memilih sangat tidak bersetuju. Perkara yang menyatakan sumbangan sektor pelancongan ini dapat meningkatkan pendapatan negara terhadap Pulau Langkawi adalah berikutan dengan kedatangan pelancong asing ke Pulau Langkawi mungkin menjana atau menambah pendapatan negara. Ini kerana pelancong menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara melalui kemasukan mata wang asing. Setiap pelancong mesti dan perlu menukar mata wang kepada ringgit Malaysia. Seterusnya, next slide. Selain itu, saya juga akan mengulas langkah penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam memajukan lagi sektor pelancongan Pulau Langkawi ini. Langkah yang pertama ialah membenarkan pelancong asing masuk ke dalam negara. Langkah yang kedua, mengawal had maksimum kemasukan pelancong asing di Pulau Langkawi. Langkah yang ketiga, mengukuhkan tahap keselamatan Pulau Langkawi. Langkah yang keempat, meningkatkan prasarana awam dan kemudahan penginapan. Dan yang terakhir, mengambil dorongan serta memperkenalkan Malaysia di mata dunia. Sekian dari saja, seterusnya persilakan Azim. Okey, saya akan menerangkan tentang langkah penambahbaikan sektor pelancongan Pulau Langkawi. Yang pertama, saya akan mengulaskan tentang graf membenarkan pelancong asing masuk ke dalam negara. Berdasarkan graf, sebanyak 17 daripada 51 responden mengatakan sangat setuju dan 24 daripada 51 responden menyatakan setuju dan 3 daripada 51 responden menyatakan tidak setuju dan 5 daripada 51 responden menyatakan tidak setuju dan hanya 2 daripada 51 responden menyatakan sangat tidak setuju. Okey, berdasarkan ulasan yang dibuat terhadap soal selidik ini,
Akibat daripada virus COVID-19 yang pula hampir melibatkan satu dunia ini, hampir semua sektor ditutup. Termasuk sektor pelancongan adalah untuk mengawal daripada vaksin virus COVID-19 tersebut. Perkara sebegini telah memberikan kesan yang sangat besar bagi sesebuah negara tersebut. Oleh hal yang demikian, apabila virus ini dapat dikawal, kerajaan telah memperkenalkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi. Di Malaysia, Pulau Langkawi merupakan pusat pelancongan pertama yang dibuka setelah negara berjaya dalam mengawal penularan virus COVID-19. Pulau Langkawi mula menerima pengunjung pada 16 September 2021. Tetapi hanya diberikan oleh para pengunjung juga sangat baik sehingga sambutan yang diberikan oleh para pengunjung juga sangatlah baik sehingga kan lapangan terbang membuat laporan bahawa mengalami kesesakan terutamanya di Kuala Lumpur International Airport. Dalam masa yang sama, pihak penerbangan juga ada melakukan promosi pembelian tiket untuk ke Pulau Langkawi. Okay. Oleh hal yang demikian, langkah untuk membantu dalam menambahbaikkan sektor pelancongan di Pulau Langkawi ini adalah dengan membenarkan pelancong asing masuk ke dalam negara. Pelancong luar merupakan salah satu aset besar bagi negara kerana negara Malaysia merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik perhatian pelancong asing. Namun pelancong asing mestilah mematuhi undang-undang dan beberapa proses SOP yang ditetapkan oleh negara Malaysia. Keselamatan akan lebih terjamin apabila pelancong asing yang masuk ke dalam negara mestilah sudah divaksin. Hal ini untuk memastikan tidak berlakunya gejala COVID-19 tersebar di negara Malaysia. Okey, kedua saya akan terangkan tentang apa doktor? Silakan. Sambung. Seterusnya okey, saya akan terangkan pasal graf mengawal had masuk had maksimum kemasukan pelancong asing di Pulau Langkawi. Okey, berdasarkan graf sebanyak 10 daripada 51 responden menyatakan sangat setuju dan 18 daripada 51 responden menyatakan setuju, 8 daripada 51 responden menyatakan tidak pasti dan 11 daripada 51 responden menyatakan tidak setuju dan akhir sekali hanya 4 daripada 51 responden menyatakan sangat tidak setuju. Okay. Berdasarkan graf ini, ulasan yang telah dibuat ialah sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk membendung penularan virus COVID-19 2 tahun yang lalu, sektor pelancongan merupakan salah satu industri paling terjejas. Tetapi jika industri pelancongan sudah dibuka untuk menerima para pelancong, pihak berkuasa seharusnya meletakkan had kemasukan kepada para pelancong. Bilangan pelancong juga merupakan salah satu faktor yang perlu diambil
peduli oleh pihak berkuasa kerana jika tiada pengawalan had kemasukan, perkara ini akan menjadi penyumbang kepada COVID-19. Tindakan mengahadkan jumlah kemasukan pelancong asing ke Pulau Langkawi adalah untuk memudahkan pemantauan dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat dari aspek bilangan pelancongan yang melibatkan aktiviti keluarga dan masuk ke dalam negara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang graf mengurutkan tahap keselamatan Pulau Langkawi. Mengurutkan tahap keselamatan Pulau Langkawi adalah salah satu langkah penambahbaikan sektor pelancongan Pulau Langkawi. Okey, langkah mengukuhkan tahap keselamatan Pulau Langkawi dapat mengambil jaminan kebajikan kepuasan pelancongan apabila melancong dalam negara Malaysia. Sekiranya kadar kes jenayah dalam sesebuah negara adalah tinggi, ini secara tidak langsung akan menyebabkan kebimbangan para pelancong, terutamanya pelancong asing yang ingin mengunjungi ke Malaysia. Pihak yang berkuasa mestilah meningkatkan keselamatan pelancongan serta menambah keanggotaan keselamatan terutama di tempat tarikan pelancong supaya dapat menjamin keselamatan dan kebajikan pelancong. Perondaan juga mesti dilakukan untuk memastikan keselamatan pelancong terjamin. Dengan ini, pihak yang ingin melakukan jenayah tidak akan berjaya. Okay, next. Cukup tu Mirul. Apa ni? Azim, cukup panjang sangat bagi next. Lepas tu terus rumusan. Rumusan. Farah boleh sambungkan lah. Sebab kan tadi dia tak present sebab dia line tak okey. So Farah boleh Baik, tak sambung. okey tadi. Farah. Farah dah okey dah suara. Kalau tak okey, you tutupkan video you lah. Boleh, Doktor? Barulah okey. Tadi tak okey. Maaf, Doktor, tadi sound line. Silakan. Saya teruskan kepada kesimpulannya, ya. Okey, pelancongan ini terbukti bahawa ianya memberikan kepentingan dan sumbangan kepada sektor pelancongan di Malaysia. Kerana biasanya sektor pelancongan ini dapat menarik pelancong-pelancong asing dan juga pelabur-pelabur luar. Ini sekaligus mendatangkan impak kepada negara dan juga pendapatan negara. Seperti contoh, bila pelancongan mewujudkan sektor ekonomi, bila sektor pelancongan, sorry Doktor. Relax. Okey, teruskan, sambung. Okey. Di samping itu, pelancongan boleh mewujudkan ekonomi negara yang telah merosot dalam beberapa tahun kebelakang ini dan boleh diberikan dengan bercabang dua. Justru kita berharap agar matlamat negara untuk menjadi destinasi pelancongan antarabangsa akan diteruskan sehingga ke akan datang. Kerana ia memberikan kepentingan dan juga sumbangan dalam politik, ekonomi dan juga sosial. Dan itu saja, Doktor. Okey.